Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakan kelebihan memerdekakan hamba kemudian mengawininya ini kerana ini adalah perbuatan Nabi SAW. Jadi bila perbuatan Nabi, sunnah Nabi, maka adalah kelebihan. Maka dengan sebab itulah imam-imam hadis seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain menyebut hadis ni dalam bab kelebihan memerdekakan hamba kerana itu adalah perbuatan Nabi SAW, sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi kuliah kita kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bab yang ke-13 daripada Kitabun Nikah. Babu fadilati i'taqihi amatah thumma yatazawwajuha. Bab kelebihan memerdekakan hamba kemudian mengahwininya. Jadi hadis yang ke-900 tu kita telah baca dah baru ni, iaitu kisah cerita Nabi SAW mengahwini Safiyah binti Huyai setelah daripada ianya itu milik kepada jatuh kepada setelah daripada jatuh kepada Diyah Al-Kalbi selepas daripada peperangan Khaybar, kemudian diberikan kepada Nabi SAW sebagai hamba tawanan. Lalu Nabi SAW memerdekakan Safiyah dan menjadikan kemerdekaan itu mahar yang Nabi berikan kepada Safiyah. Jadi yang dikatakan kelebihan memerdekakan hamba kemudian mengawininya ini kerana ini adalah perbuatan Nabi SAW. Jadi bila perbuatan Nabi, sunnah Nabi, maka adalah kelebihan. Maka dengan sebab itulah imam-imam hadis seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain menyebut hadis ni dalam bab kelebihan memerdekakan hamba kerana itu adalah perbuatan Nabi SAW, sunnah Nabi. Kemudian hadis yang kita nak baca pada malam ni, hadis yang ke-901. Hadisu Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu jariyah fa'alaha fa ahsana ilaiha thumma a'taqaha wa tazawwajaha kana lahu ajran. Hadis riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memiliki seorang hamba, fa'alaha, lalu dia menanggungnya, maknanya dia memberi makan, memberi minum, menyediakan tempat tinggal, memberi pakaian, fa'ahsana ilaiha, dan dia menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain disebutkan fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, dia mendidik, dia mendisiplinkan, dia mengajar adab-adab kepada hamba dia ni. Mana tidak kata ada hamba untuk buat kerja saja, tidak, tetapi mengajarkan kepada hambanya itu akhlak, perketi yang baik, adab-adab. Kemudian bila cukup cerdik, pandai apa semua, summa a'taqaha, kemudian dia memerdekakannya daripada hamba menjadi orang merdeka. Lepas pada tu dia mengahwininya pula
maka dia mendapat 2 pahala. Besar pahala. Maknanya Allah SWT menggandakan untuknya itu pahala kerana usahanya itu ada berlipat ganda. Pertama, dia dapat hamba sahaya tu. Dapat hamba sahaya ni satu dengan cara perang. Dia pergi berjihad, kemudian jatuh bahagia dia jadi hamba untuk dia. Ataupun yang kedua, dia beli hamba pada waktu itulah. Jadi nak beli kena waktu BPT. Kemudian beli tu pula jaga dia, pelihara dia. Bukan sekadar minta dia buat kerja, tapi mendidik. Buat macam anak sendiri lah. Kalau kita beri nafkah kepada anak kita, hamba ni pun lagu tu juga. Biarlah hamba tu makan apa yang kita makan. Bukan kata kita lebih basi ke apa semua orang nak pergi pada hamba. Tidak. Kita bagi kepada dia tu seperti mana yang kita makan. Kemudian memerdekakan dia. Maknanya besar ni. Hamba kita beli, hamba yang kita dapat, tiba-tiba kita jadikan dia merdeka. Jadi usaha yang berlipat ganda, kemudian berkahwin pula. Berkahwin ni, dia sebenarnya masyarakat jahiliah dahulu. Hamba ni, bagi dia tahap rendah lah. Tidak dikatakan sebagai orang biasa. Maknanya barang dagangnya boleh dijual beli. Tiba-tiba kalau orang beriman tu ambil jadikan hamba tadi sebagai isteri, jadi nampak orang ni macam terdesak. Seolah-olah tidak ada wanita yang merdeka yang sudi berkahwin dengan dia, sehingga dia terpaksa berkahwin dengan hamba dia. Mana rendah benar kedudukan tu. Pada pandangan masyarakat pada waktu itu, kalau orang merdeka dia ambil hamba dia jadikan sebagai isteri, maka itu macam tak ada standard. Kalau kita contohnya orang gaji kita lah, ambil orang gaji jadi bini, yang ngamuk bini tu bini kita tu sudah, lepas tu orang pun akan kecek. Maknanya butuh benar, terdesak benar ni. Siapa ambil orang gaji buat bini, kau ada gapo? Jadi pandangnya orang tu tak comel. Maknanya tidak sekufu lah. Mana bukan kelas demo ni. Demo ada bini dah, demo ada pakak besar dah. Ada orang gaji nak rumah. Mana bini tak payah kerja. Tiba-tiba bini tu pula orang gaji tu pula jadi bini. Jadi rendah standard. Tapi Nabi SAW nak cerita di sini bagaimana seorang tu sanggup merendahkan diri dia untuk mengangkat hamba. Hamba ni bukan setakat dia merdeka. Satu nikmat besar dah kepada seorang hamba ni kalau dia merdeka. Tambah pula dia mengahwini. Besar kedudukan. Jadi seolah-olah macam bini-bini hak lain lah bila kata bini ni. Sebab itulah kana lahu ajran. Layak dia mendapat 2 pahala. 2 kali ganda pahala. Dan pada waktu tu keadaan masyarakat hamba ni sebenarnya dia tak buat tidur pun. Dia tak buat tidur pun. Melainkan hak mula-mula dapat, kalau comel, kalau tak comel, dia buat kerja lain. Dia akan jadikan hamba-hamba dia ni sebagai pelacur. Jadikan hamba-hamba ni sebagai pelayan untuk goda orang. Jadikan hamba-hamba ni sebagai penari, penyanyi, sekadar tu. Lepas tu hasil penyanyi dia, hasil tarian dia, apa semua tu dia kutip lah. Hasil pelacuran tadi. Cuma Islam hari ni membenarkan seorang bila mana dia memiliki hamba tu dia boleh bersetubuh. Maknanya memberi layanan yang baik, satu benda yang besar. Jadi kalau orang lain menjadikan hamba tu sebagai hamba seks untuk pendapatan dia, tapi Islam ni membenarkan seorang tu boleh bersetubuh dengan hamba dia. Mana memberi layanan yang baik. Itu maknanya mengapa Islam ni dia membenarkan hamba seseorang itu boleh meneduri hambanya. Mana memberi kedudukan yang baiklah, sebab bila boleh anak melalui hamba tadi, hamba tadi dia dipanggil sebagai ummul walad.
mak kepada anak. Maknanya mak kepada tuan. Dia mak kepada anak tuan. Jadi umul walad ni maknanya hamba yang disetubuhi boleh anak tak boleh jual dah. Tu dia punya keistimewaan. Tidak boleh dijual. Dan bila tuan tu mati, automatik mak budak, mak kepada hamba hamba yang ada anak tadi, anak kepada tuan, dia jadi merdeka. Tu dia punya istimewa. Jadi Nabi SAW memberitahu di sini kelebihan kerana dia panggil ni unsur munazaah, mana pertarungan. Mana orang yang kita sebut tadilah, dia mengahwini hamba. Nabi SAW menganjurkan supaya didik hamba, memerdekakan pula kemudian mengahwini. Ini maknanya di antara cara-cara Islam tu mengangkat hamba. Walaupun hamba tu ada, zaman ni tak ada, zaman dulu ada, tapi cara Islam melayani hamba tu tidak seperti mana umat dahulu, bangsa-bangsa jahiliah, orang kafir melayani hamba. Itu mana cara Islam. Sebab kalau orang tak faham, dia kata ni apa ni, dalam kitab fiqh, dalam kitab hadis ada hamba ke apa semua ni. Dia kena faham hamba wujud pada waktu itu dilayani oleh Islam dengan cara yang terbaik, bandingkan pula dengan cara jahiliah melayani hamba. Mana beza sama sekali. Di situ orang panggil keindahan Islam, kesempurnaan Islam. Islam nak mengangkat martabat martabat seorang hamba. Dia sebenarnya hamba kalau zaman ni dah macam hamba jugalah, pelacur-pelacur. Pelacur-pelacur sungguh tepat tu terpaksa jadi pelacur. Kerana miskin, terpaksa dia beranak ramai dah. Orang kecek bayar sikit, dia pergi anak dia. Moga anak 10 orang. Dia kadang-kadang berlaku lagu ni di negara-negara miskin. Dah. Jadi kalau ada hamba Allah Ta'ala boleh menyelamatkan dia, dah, bayar satu jumlah kepada bapak dia tu, bayar, lepas tu ambil pera didik tak pak mu'allah, dia masuk Islam. Tu maknanya benda-benda ya satu bentuk perhambaan yang wujud lah ni. Kita boleh tengoklah setengah negara tu dia ada benda-benda lagu ni. Kalau tidak, tak kira pelacuran tu ada. Jadi tepat-tepat ia ada pelacuran sebenarnya wujud perhambaan, perdagangan manusia gapo semua. Jadi benda tu tidak direstu. Kita tak boleh terlibat nak ambil jadikan hamba, tak boleh. Cuma kita boleh berusaha untuk memerdekakannya. Sebab itulah dalam setengah fatwa yang diberikan oleh ulama kita ni, di antara asnah zakat ni dia panggil wafir riqab, hamba. Dalam 8 asnah tu dia ada wafir riqab untuk hamba. Jadi hamba hak dalam wujud dalam zaman Nabi tu tak wujud, tapi perhambaan tu dia masih lagi wujud dalam bentuk pelacuran. Maka tersilap hambanya Syekh Rashid Ridha, antara pendapat dia dalam bab pengagihan zakat ni, mana boleh zakat tu diberikan untuk membebaskan wanita yang nak keluar daripada lembah pelacuran. Itu di antara fungsi zakat. Tempat kita pun kalau kita perhati pun ada. Ada. Sebab bukan semua tu rela diri. Sebenarnya ditipu. Benarnya dia jadi pekerja tertentu. Tiba-tiba kena kecek, lepas tu lama-lama terpaksalah dia jual diri dia. Jadi zakat di situ boleh berfungsi untuk membebaskan hamba dalam bentuk pelacuran zaman ni. Tu dia kena tengoklah peruntukan-peruntukan yang ada di setiap negeri, majlis agama negeri itu ada ke tidak fatwa. Tapi tak silapnya ada satu negeri di Malaysia ni, kita pun tak ingat dah. Ada dalam tafsir asnaf perhambaan wafir riqab ni, maknanya perempuan yang
terpaksa jadi pelacur tu, kita berusaha untuk membebaskan dia. Jadi orang beriman yang berusaha ni untuk mengangkat hamba menjadi orang yang merdeka, akak pula menjadi isteri, dia mendapat 2 pahala. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu ada lagi hak pesen dapat 2 kali pahala ni. Satu lagi iaitu rajulun min ahlil kitab. Orang ahli kitab, maknanya penganut Kristian ke, penganut Yahudi ke, dia beriman dengan Nabi dia, Nabi Musa ke Nabi Isa, kemudian dia pun beriman pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Islam, maka dia dapat 2 kali ganda pahala lah. Mana nak suruh ahli kitab ni tinggal agama mereka tu, Yahudi, Nasrani, yang mana agama tu telah menyeleweng dah, banyak dah punah. Agama Yahudi punah, agama Kristian punah. Sebab apa? Sebab banyak perkara. Tauhid rosak, ibadat rosak, zakat rosak, perkahwinan rosak, makan minum rosak, habis punah. Jadi untuk galakkan orang Yahudi, orang Kristian ni masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapat 2 pahala. Orang lelaki ahli kitab, lelaki ke perempuan ke, dia akan dapat 2 pahala kalau dia beriman dengan Nabi yang terdahulu, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat 2 kali ganda pahala. Yang kedua, satu lagi ni, al-abdul, seorang hamba. Al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, dia menunaikan hak Allah Ta'ala. Mana dia jaga semaya 5 waktu, puasa, kemudian dia jaga hak tuan dia. Mana tuan dia suruh nyaku, suruh tambak lembu, kau dia buat seperti mana yang dikehendaki oleh tuan dia. Dia jaga 2 hak. Hak Allah Ta'ala, dia sebagai hamba Allah Ta'ala, dan dia sebagai hamba yang dimiliki oleh tuan dia, dia pun mendapat 2 kali ganda pahala. Jadi semua ni dia ada unsur pertarungan lah, unsur berebut, maknanya muzahamah, susah payah. Sebab ahli kitab ni, kalau kita baca dalam Quran ke, dalam tafsir-tafsir ke, sikap dia ni, dia pandai sinis, ataupun dia ada buah hasad dengki pada kita Islam lah. Dia tak silah macam seolah-olah macam si Abel lah. Selama ni dia anak tunggal, 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun dia sebagai anak tunggal, tiba-tiba boleh adik. Jadi dia tengok adik dia tu rasa segala kasih sayang ayah dia tu telah berpindah daripada dia kepada adik dia. Ayah dia tak cara dah. Jadi dia pada ketika tu mungkin benci kepada adik dia ni. Ataupun cerita orang bini ramal lah. Jadi nak hilang rasa deki tu, dia kena terima hakikat. Mana yang ahli kitab ni selama ni dia deki, dia deki, dia bermusuh dengan Islam, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia bersikap jujur, beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Isa. Kemudian dia merendah diri pun, dia faham, dia kaji dengan sebenar-benarnya agama Islam, lalu dia terima Islam, maka tu besar bagi dia. Sebab apa? Sebab dia akan dia akan ditentang oleh saing-saing dia, terutamanya pendeta tu sendiri, rabi tu sendiri. Mana dia nak tinggal agama dia tu payah. Kalau kadang dia orang ada pengaruh, tu lebar dia. Kalau Tok Cah, mana Tok Cah tu tinggi sekali, tiba-tiba dia nak ngaku masuk Islam. Payah tu. Nak berhadapan dengan anak murid dia lagi, dengan saing-saing dia lagi, dengan tok guru dia lagi, tiba-tiba dia pilih Islam. Tu maknanya berat. Bila ada unsur berat tadi, maka dia akan dapat 2 kali ganda pahala. Tu sipir yang difahami daripada hadis ni. Kemudian bab yang ke-14, babu zawaji Zainab bint Jahsh wa nuzulil hijab wa itsbati walimatil urs. Ini bab perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh dan turunnya perintah berhijab
dan adanya walimah untuk pengantin. Hadis Anas qala ma aulama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ma aulama ala Zainab aulama bisyah. Anas bin Malik berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengadakan satu jenis walimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengadakan walimah kepada mana-mana isterinya seperti mana baginda mengadakan walimah ketika berkahwin dengan Zainab. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat walimah dengan kambing. Maknanya daripada hadis ni kita boleh faham, kita buat bekwah ni, orang panggil walimah, jamu pengantin ni, kambing ni pun satu benda yang besar. Sadar. Sebab apa? Sebab dalam hadis kita baca dulu pada ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Safiyah tu, walimah dia sawik ya. Sawik, as-sawiq. Sawik ni mana campuran makanan lah. Buah tamar sikit, keju sikit, minyak sapi sikit, gandum sikit, susu pah kacang-kacang, bubur lah. Makan hati sebagai walimah. Maknanya meraihkan pengantin. Mana sederhana benar perkahwinan Nabi SAW, walimah dia tu dengan Safiyah. Kalau dengan Zainab ni dengan kambing. Mana mewah sikit. Jadi kita boleh nampak di sini kambing ni dah berapa ekor. Jadi dalam bab ni ulama memberitahu Nabi SAW panggil ni ramah. Panggil ni ramah. Satu kumpulan Nabi SAW panggil untuk jamuan walimah ni. Mana kalau kira dari segi logiknya, dari segi adatnya, seekor kambing ni tak ada. Kita pun dah seekor kambing tu sekawah. Sekak kawah tu wahara dah. Dah kita ingat kau hati. Dah. Pokoknya wahara. Ataupun mumbenyo. Dah. Maknanya dari segi adatnya kalau jamu kambing ni pada 20 orang ya. Pada 50 orang, tapi ya hadir ni ramai. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kumpulan demi kumpulan untuk mari masuk makan di rumah dia sebagai walimah. Jadi ulama memberitahu bahawa ramai boleh makan ni, ini adalah di antara dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Maknanya Allah SWT memberikan keberkatan pada walimah Nabi. Mana walaupun sikit tetapi mencukupi. Sebagai tanda kenabian. Jadi kalau kita ni tak boleh pakai sipin ni, kita kena pakai sipin adab. Kena tengok lah. Kalau kita nak memanggil 500 orang, cadar lah berapa kilo daging. Sekawah tu apa? Sekawah tu boleh makan berapa orang? Boleh makan 200 orang dah. Cadalah. 2 kawah 500 apa sekawah tu cadalah dalam 40 kilo daging. Dah. Biar puas hati. Kalau tidak kita buat kecil-kecil sudahlah. Mengikut kemampuan kita. Cuma orang kita ni lebih awak tak panggil dia, jagalah. Dah. Jagalah aku balas. Tu kena buat mentaliti tu. Dia sepatutnya kita backwah ni sekadar lah. Tapi kadang-kadang oleh kerana kita ni dengan backwah tu walimah ni kita nak temu guru kita, orang kita. Tu ya bila-bila tu 500 tu. Tak dapat tidak. Sebab kita ni dia tidak duduk macam masyarakat dulu. Moga besar pun kapung paling tinggi kat kapung sebelah tu, beras sungat tu je. Lah ni dah kita besar ni, besar jauh-jauh tu Selangor ni, Johor dah. Lepas tu sepupu kita ni rata duduk dah. Jadi time ni lah kita jumpanya.
Lepas tu kita pula ni derak rata sehari ramah. Dah, tak panggil sekali tak kena. Nak jumpa mata masa ni lah. Maka sebab itulah tidak dapat tidak besar juga bewa. Dah. Jadi benda tu besar ataupun kecil, walimah kita buat tu bergantung kepada keadaan lah. Keadaan pertama sekali kemampuan kita setara mana, yang kedua niat kita. Nak temu waris, nak temu sayang-sayang lama, jadi terpaksa lah kita buat. Kadang jarang-jarang sekali kita sembelih lembu. Jadi mengikut kemampuan dan mengikut keperluan, mengikut niat kita. Asalkan kita dapat bersilaturahim dan kita jaga syarat-syarat dalam walimah ni. Atasnya walimah 3 hari 3 malam. Orang miskin tak panggil, waris. Kalau waris hak gaji tak belah mana, kerja tak belah mana tu kita rapat nak bawah tu baru panggil dia. Tu tak kena lah. Tak panggil langsung dah. Jadi kita kena tengok sikap kita tu kena baiki. Kita panggil tu atas rasa keluarga, bukan panggil atas rasa pakak, atas rasa kedudukan, atas rasa kekayaan. Penting kita silaturahim, kita bawa ikhlas, bukan nak buat grand, wedding of the year. Dah semata-mata nak tunjuk ni majlis ni terhebat dalam tahun ni, orang lain tak boleh lawan. Tak boleh. Jadi kena apa? Kena betul nawaitu kita dalam mengadakan walimah. Penting di sini kesyukuran. Jadi ulama memberitahu sebab apa sehebat ni, maknanya hebat dah ni. Walimah Nabi dengan seekor kambing ni, panggil pula ramai sahabat. Ini sebagai tanda syukur Nabi SAW kerana apa? Kerana berkahwin dengan Zainab ni, kerana perkahwinan dengan Zainab ni adalah perintah dari Allah SWT. Dalam hadis disebutkan itu Zainab kata aku dikahwinkan oleh Allah SWT dari arah yang tertinggi, yang mana safir dia, utusan dia tu Jibril alaihissalam. Maknanya perkahwinan Nabi dengan Zainab ni adalah arah daripada Allah SWT, bukan kehendak daripada Nabi. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, banyaklah bersih perkahwinan Nabi dengan Zainab ni. Waktu tak boleh pakar. Sebab ada kata Nabi pergi ke Mozaik tu, tengok Zainab dalam keadaan ia menyebabkan Nabi terpesona. Tu karut belaka tu. Kita kena baca kitab-kitab, baca hadis-hadis ni sesuai dengan martabat Nabi, martabat sahabiah, martabat ummahatul mukminin, martabat sahabat-sahabat. Jadi kita pakar cara Israeliat. Cara Israeliat tu banyak. Nabi Daud pun dia kena cerita. Nabi Daud ngita bini orang mandi. Lepas tu suruh tok laki dia tu sebagai general tu pergi berjihad. Tempoh yang lama cedek. Kawin tu mati, Nabi Daud nak nikah. Tu cerita Nabi dalam bersih Bible, bersih Testament. Tak boleh. Jadi arahan Allah SWT supaya Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsh ni sebenarnya untuk membaiki resam jahiliyah. Berkaitan dengan resam jahiliyah ni, berkaitan dengan Zaid bin Harithah, anak akak Nabi. Dua perkara yang Allah SWT nak betul, yang mana Nabi sendiri kena betul. Yang pertama, Zaid bin Harithah ni anak akak Nabi, orang duk panggil zaman tu Zainab bin Muhammad. Tak ada Zaid bin Harithah. Jadi Allah Ta'ala kata ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak angkat itu dengan bin kepada ayah dia. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Allah SWT tidak pernah menjadikan anak-anak angkat itu sebagai anak kamu. Tak boleh. Sebab tu salah. Salah kita ni, bank ayah kita tu kita tukar pada bank lain. Tak ngaku pok. Tak boleh. Jadi Allah SWT mengajar perkara yang betul, nak menghapuskan resam jahiliyah. Makna Zaid itu bukan Zaid bin Muhammad, tetapi
Zaid bin Harithah. Mana Zaid itu hanyalah anak pera Nabi, anak akak Nabi. Bukan anak dari erti hasil perkahwinan. Adat yang kedua, resam yang kedua, ya Allah SWT nak supaya Nabi ubah ni, iaitu bila Zaid bin Harithah berkahwin dengan Zainab, kira-kira jadi menantu Nabi lah. Zainab binti Jahsh tu. Bila menantu seorang tua dia tak boleh nikah. Tapi dalam bab ni, oleh kerana Zaid bin Harithah bukan anak Nabi, jadi bila mana Zaid menceraikan isteri dia, bila mana Zaid menceraikan isteri dia, jadi isteri dia tu bukan menantu Nabi dalam arti kata yang sebenar. Cuma apa panggil menantu akak ke gapo. Jadi bagi akak ni boleh tak boleh akak, boleh tak boleh akak tu je. Dia tidak seperti hak sabit nasab secara syarak ni. Jadi bila Zaid mengahwini Zainab kemudian bercerai, oleh kerana Zaid ni dia tidak ada hubungan mahram dengan Nabi, hubungan nasab dengan Nabi, maka begitu juga Zainab pun tak ada juga hubungan mahram dengan Nabi, maka Nabi boleh berkahwin. Nabi boleh berkahwin. Maknanya mana-mana orang pera anak akak, pera anak akak tu berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian cerai, dia boleh berkahwin dengan bekas ataupun janda anak akak dia, ataupun dia pera anak akak, tapi jangan sabit susu lah. Dia boleh berkahwin dengan anak akak dia. Tapi kalau bini dia susu kepada anak akak tu tak boleh lah. Sebab susu bini dia tu mari daripada dia. Dia panggil labanul fahli. Labanul fahli. Maknanya perempuan dia dalam keadaan biasa ni dia tak ada susu. Tapi bila dia hamil, bila dia hamil tu kan untuk lelaki dia. Jadi keluar susu pada waktu itu adalah kerana suami dia. Jadi kalau dia memberi susu kepada seorang budak perempuan, maka sabit mahram budak tu dengan tu lelaki dia. Kerana apa? Kerana susu tu mari daripada dia, daripada suami dia, keluar daripada dada dia, diberi kepada budak dia, dicapu darah. Jadi tak boleh lah. Dia panggil labanul fahli, susu bapak dia panggil. Jadi Nabi SAW buat walimah sehebat ni, dengan sembelih kambing ni, kerana syukur perkahwinan ni adalah perintah daripada Allah SWT dengan maksud yang besar untuk mengubah resam jahiliyah. Cuma kalau orang buat perbandingan, lagu mana walimah Nabi dengan Sofiah tu sekadar sawit tadi, campuran koleh kita kata, qasidah, susu yang dimasak campur dengan tamar, dengan buah-buah kering, minyak sapi apa semua tu. Jadi jawabnya walimah yang dibuat oleh Nabi SAW untuk perkahwinannya itu dengan Sofiah itu dalam perjalanan. Dalam perjalanan ni mana ada lah. Kalau nak sembelih huta, nak naik gapo pula kelik. Jadi mana ada. Dan itu menggambarkan kepada kita bahawa walimah ni kena segeralah. Jangan 3 tahun nikah baru nak walimah. Orang kata perut itu dah baru nak bewa. Jadi tak nampak tak nampak suasana pengantin baru. Mana Ji? Dia istilah anak akak ni kita ambil dia bersama mana?
Kalau kita kata jenis apa orang khidmat masyarakat tu. Dah. Khidmat masyarakat. Budak you pergi duduk program rumah anak akak tu dah. Jadi waktu tu mari seminggu tak jadi gapo tu, tapi dipanggil anak akak lah supaya budak tu dia ada khidmat di masyarakat dengan masyarakat setempat tu. 2-3 tahun pula dia boleh marilah jumpa macam keluarga akak dia tu, silaturahim, dia memberi khidmat. Jadi hak kontak lagu tu tak ada gapo, dia nak nikah dengan kawan tu boleh kalau pak akak dia mati. Sebab konsep anak akak lagu tu konsep biasa, tak ada gapo, tak ada kesan hukum gapo. Sebab dia budak you dah jadi anak akak pada keluarga tu, sekadar gitu je. Masuk anak akak ni hak kita pera yang kecil lagi. Kita pera yang kecil lagi, kita boleh makan, kita boleh minum. Dah. Orang jahiliah dulu dia kira anak orang tu lah. Jadi bank tu pun bank orang tu juga. Bank hak pera dia. Jadi Islam tak sel lagu tu. Maknanya asal keturunan dia tu kena tahu. Macam contoh kita kata dak. Kita kadang-kadang sama-sama adik-beradik ni. Kita anak ramai 12 13 dah. Hak adik-beradik kita tu tak ada anak. Dia kata marilah seorang kita nak pera. Jadi bila nak pera tu kena ayat molek kau budak tu, kau keluarga siapa-siapa pun bahawa hak ni anak pera, anak akal, bukan anak sebenar. Jadi kita pun kena ajar panggil molek lah. Jadi kalau dengan ayah akak dia panggil ayah, hak ni kena panggil tahap tu juga. Tahap abah ke, papa ke. Jangan wihilai. Kena panggil, maknanya anak kita orang pera tu, maknanya budak tu dia kena panggil kita tu macam anak-anak kita panggil kita. Kalau papa lah. Kalau abah lah. Jadi dia dengan pak akak dia tu dia nak panggil abah pun tak apalah, ayah pun tak apa, tapi jangan panggil kita ni sebagai bapa asal dia ni dengan macam pak saudara. Macam panggil contoh kita kata panggil abah mi ke tambah abah mi ke abah ding ke dak. Jadi macam jauh tu. Hak abah hak ayah akak dia panggil abah. Dengan kita ni panggil abah mi, abah ding. Jadi macam jauh. Tak boleh lagu tu. Menyebabkan hilang identiti budak tu pada siapa. Kadang-kadang dia boleh jadi pada surat beranak tu serupa nabo. Ayah akak dengan ayah sebenar. Dia kena jelas. Tapi kalau jabat pendaftaran ni tak silap ambanya, kalau orang tu ambil anak akak dia kena daftar. Tak boleh main-main nak pera anak orang ni. Lain ni dia ada undang-undang dia kena daftar. Supaya identiti budak tadi dikenali. Sebab apa? Sebab dia akan sabit lah. Sebab kita ni kena jaga nasab keturunan. Budak ni lagu mana seksa. Kalau perempuan lagi rumit. Lagi rumit. Sebab dia nak nikah kena ada wali. Jadi pak akak bukan wali dia, adik-beradik akak bukan wali dia. Dia kena balik pada keluarga dia. Itulah lebih kurangnya berkenaan dengan anak akak. Jelas tak? Kemudian hadis 903. Ini tak ada. Ini huraian dengan detail macam mana walimah yang telah disediakan oleh Nabi untuk Zainab. Sebab dia panjang cerita dia. Dia berkait dengan adab-adab bila kita bakwah. Terutamanya kita ni orang yang dijemput. Itu insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Setakat itu saja apa yang baik dari Allah SWT. Salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.